Tan Sri Yang Ketua, soalan saya nomor 5. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah mengucapkan terima kasih di atas keperhatian Yang Berhormat Sebuti dalam perkara ini. Sememangnya Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah mempunyai perancangan untuk melaksanakan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di negeri Sarawak pada tahun 2013 ini. Selaras dengan cadangan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak, KKW telah bersetuju dengan lokasi RTC Sarawak iaitu bangunan Pasar Baru Bekenu, Miri, yang terletaknya di bawah Parlimen Sibuti. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Peneraju RTC yang lain telah pun mengadakan lawatan ke lokasi ini pada 15 Jun tahun 2013. Hasil lawatan mendapati lokasi ini berpotensi untuk dimajukan sebagai RTC dan menjadi pusat satu hentian pelbagai perkhidmatan, One Stop Multi Service Center, bagi menempatkan pelbagai agensi kerajaan yang boleh memberi perkhidmatan dengan lebih cekap dan cepat kepada rakyat di kawasan ini. Sehubungan itu juga, pelaksanaan inisiatif-inisiatif RTC di kawasan ini dilihat mampu merancakkan lagi aktiviti ekonomi dan menjanakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak telah diminta mengemukakan anggaran keperluan kos pengisian agensi kerajaan dan kos baik pulih kepada pihak KKLW untuk penelitian lanjut. Sekian, terima kasih. Sebuti. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasihlah kerana telah bersedia untuk memberi peluang kepada Parlimen Sebuti menyediakan RTC di kawasan itu. Kami mengharap benar bahawa RTC ini akan benar-benar menjadi kenyataan selewat-lewatnya pada tahun Januari 2014 nanti. Kerana dengan adanya RTC ini dapat meningkat naikkan ekonomi orang-orang tempatan disebabkan Bekenu adalah berdekatan dengan skor yang ada di Semelaju dan juga Bandaraya Painganan di Miri. Saya mengharap benarlah RTC ini menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih Yang Ketua. Untuk menjawab soalan tambahan, tarikh permulaan operasi RTC Bekenu ini, kita mengharap sangatlah kepada maklum balas daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak. Seperti telah saya sebutkan tadi, untuk kita mendapat apa yang telah diminta, iaitu untuk KPLB Sarawak mengemukakan dengan secepat mungkin kos-kos yang diperlukan supaya operasi RTC ini boleh dimulakan. Kita sama-sama berharaplah ia boleh dimulakan dengan secepat mungkin juga. Sekian, terima kasih. Taman Luar. Terima kasih Yang Ketua dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya memang bersetuju dengan satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan swasta untuk membangunkan penduduk luar bandar. Tapi kalau dilihat kepada pemilihan lokasi pelaksanaan RTC ini, dia banyak memberi kelebihan kepada penduduk di pinggir bandar yang sememangnya mendapat akses dengan kemudahan yang berada di bandar. Artinya, penduduk yang berada di kawasan pendalaman masih jauh ketinggalan dan sukar untuk mendapat kemudahan yang berada di RTC.
Jadi saya tertarik untuk mendapat penjelasan mengenai dengan salah satu daripada inisiatif RTC ini mengadakan kerjasama dengan pihak universiti, di mana sejak RTC dibangunkan sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan juga 4 buah sudah direalisasikan. Apakah hasil kerjasama dengan universiti itu yang diperolehi dalam membangunkan penduduk di luar bandar? Terima kasih. Untuk menjawab soalan tambahan itu, kerjasama dengan universiti untuk kita lebih mengetahui secara mendalam apa kesannya nanti untuk kita mencapai matlamat ataupun objektif sebenarnya RTC ini. Buat masa sekarang kita masih dalam nak mengumpul maklumat dan memahaminya untuk menambah baik pulih ataupun menambah baikkan inisiatif ini dalam program RTC kita. Sekian, terima kasih. Langgong. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Kita tak nafikan bahawa Pusat Transformasi Luar Bandar ini RTC boleh memainkan peranan dalam membantu rakyat, khususnya di kawasan luar bandar. Saya dipahamkan pihak kementerian juga mewujudkan mini RTC, iaitu menggunakan kemudahan di pusat info desa. Apakah kedudukannya setakat ini dan apakah ada perancangan kementerian untuk memperluaskan lagi? Kalaupun tidak meletakkan keseluruhan perkhidmatan, tetapi perkhidmatan tertentu yang penting di tempat itu diberi dan dilaksanakan. Terima kasih. Ya, sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk mini RTC ini memangnya adalah an extension daripada RTC, dan kita sedia menerima dari mana-mana pihak untuk kalau diinginkan mini RTC ini boleh kita wujudkan. Untuk maklumat yang kepada Yang Berhormat, RTC kita sudah ada 4 sekarang kan. Jadi kita ada RTC Perak ia telah memulai operasi 18 Februari tahun 2012, dan jumlah pengunjung setakat Jun tahun ini bulan Jun ini 218,610 orang. Jadi kita boleh mengatakan dia telah berjaya lah. Dan satu lagi RTC Kelantan beroperasi pada 4 Mei tahun 2012. Jumlah pengunjung setakat Jun tahun 2013 455,554 pengunjung. Dan RTC Melaka mula beroperasi pada 10 November tahun 2012. Jumlah pengunjung setakat Jun tahun 2013 27,419 orang. Dan RTC Pahang mulai operasi 1 Mac tahun 2013. Jumlah pengunjung setakat Jun tahun 2013 5,546. Kalau kita melihat ni, sudah tentunya kita boleh mengatakan RTC ini adalah satu program yang agak berjaya. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Bayaki bin Atikullah, Kubang Krian. Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat daripada Kubang Krian. Pihak kerajaan sentiasa berlaku adil dan saksama dalam pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks penyediaan perkhidmatan internet, kementerian ini tidak pernah mengabaikan negeri Kelantan meskipun ianya ditadbirkan oleh pihak pembangkang. Justru itu, perancangan dan pembangunan yang menyeluruh telah dirancang dan dilaksanakan dengan secara berperingkat dalam penyediaan perkhidmatan internet di seluruh negara. Penyediaan perkhidmatan internet di seluruh negara telah dirancang di bawah inisiatif jalur lebar negara yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2010. Di bawah inisiatif ini terdapat 2 kategori pelaksanaan yang telah ditetapkan, iaitu jalur lebar kelajuan tinggi ataupun dalam bahasa Inggerisnya dengan izin high speed broadband yang merujuk kepada perkhidmatan internet di kawasan ekonomi berimpak tinggi. Manakala yang keduanya iaitu jalur lebar populasi
biasa ataupun BBGP yang merujuk kepada perkhidmatan internet di kawasan pinggir bandar dan di luar bandar. Pada masa ini, perluasan liputan perkhidmatan Unify iaitu satu perkhidmatan yang ditawarkan di bawah program HSBB oleh pihak Telekom Malaysia melalui jalur lebar fiber optik untuk negeri Kelantan telah dimulakan secara berfasa dengan penyediaan sambungan teras IP ataupun dengan izin IP core yang telah siap dipasang. Seterusnya, kerja menaik taraf ibu sawat di Kota Baru untuk peringkat pertama bagi negeri Kelantan sedang dirancang dan dijangka akan bermula pada penghujung tahun 2013. Penaik tarafan ibu sawat ini akan membolehkan perkhidmatan Unify ditawarkan bagi negeri Kelantan. Namun demikian, perkhidmatan jalur lebar talian tetap ataupun ADSL ataupun streaming dalam bahasa biasanya telah pun disediakan di kawasan-kawasan utama di negeri Kelantan. Perkhidmatan ini dapat menawarkan perkhidmatan internet di antara kelajuan 4 megabit per second sehingga 8 megabit per second dengan izin bergantung kepada lokasi pelanggan dari ibu sawat. Manakala bagi kawasan-kawasan pendalaman dan luar bandar, projek-projek di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu program USP dengan izin seperti Pusat Internet Satu Malaysia, Kampung Tanpa Wayar dan juga pembinaan-pembinaan menara telah dan akan terus dibina bagi kesejahteraan rakyat Malaysia amnya dan Kelantan khususnya bagi capaian internet. Sekian, terima kasih. Bang Rian. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Cuma saya ingin mendapatkan kepastian, selamanya adakah apa yang telah disebut oleh pihak kerajaan bahawa Yang berhormat, tarik mic itu lebih dekat. dengan jawapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan itu, adakah ia menggambarkan tak dengar? Terima kasih. Tak minum lagi. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan saya ingin tanya, adakah dengan jawapan telah diberikan itu menggambarkan bahawa pemasangan Unify ini telah agak lewat daripada jadual yang sepatutnya dan dengan pertukaran daripada kabel biasa kepada fiber optik yang digunakan untuk Unify ini yang kosnya adalah lebih murah, adakah menggambarkan bahawa pihak kerajaan selepas ini akan dapat menyediakan khidmat jalur lebar ini dengan charge yang lebih rendah kepada masyarakat khususnya di luar bandar? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat untuk soalan tambahan. Seperti yang saya maklumkan tadi, proses penyediaan perkhidmatan Unify ini adalah secara berfasa. Yang pertamanya dia bergantung kepada kesediaan port ataupun dengan izin iaitu sambungan dan ianya juga melibatkan kos yang tinggi untuk pemasangan. Suka saya berkongsi bahawa untuk di kawasan bandar sekiranya untuk penyediaan satu-satu sambungan atau port dengan izin dianggarkan kosnya adalah lebih kurang di antara 2,000 hingga 3,000 dan bergantung juga kepada permintaan yang ada di kawasan bandar tersebut. Manakala untuk kawasan luar bandar sekiranya ada permintaan, kosnya adalah dianggarkan antara 8,000 hingga 10,000. Walau bagaimanapun, untuk makluman Yang Berhormat, seperti yang saya nyatakan pada awalan tadi, walaupun kita ada perencana untuk perkhidmatan Unify, tapi kita masih ada perkhidmatan seperti streaming dan di mana makluman yang saya dapati bahawa untuk negeri Kelantan sehingga Mei tahun ini kita telah kena pasti lebih kurang 200 pelanggan yang telah melanggan streaming dengan kadar kelajuan itu 8 megabit per second. So harganya pun dianggarkan di antara yang termurah yang telah ditawarkan, iaitu di antara kalau kita tengok 512 kilobit per second ya, dengan izin Yang Berhormat, tawarannya adalah RM38. Sekian, terima kasih. Angkawi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, saya mohon bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan 3 perkara. Yang pertama, bilakah Unify akan dilaksanakan di Pulau Langkawi? Nombor 2, gangguan
komunikasi internet dan telefon di Langkawi sangat teruk sekarang ini kerana kerosakan kabel yang lama dan juga kecurian. Kalau 2 tahun dulu hanya 20 hingga 30 laporan sehari, tapi hari ini saya dimaklumkan 600 laporan sehari yang tertinggi sekali di negara. Oleh itu saya memohon bertanya kepada Yang Amat Timbalan Menteri, apakah tindakan yang boleh diambil oleh kementerian bagi mengurangkan gangguan ini kerana internet merupakan satu utiliti yang sangat-sangat penting bagi pelancong, bukan sahaja pelancong dalam negara, malah pelancong luar negara yang menggunakan internet sebagai sumber pendapatan mereka. Saya dimaklumkan oleh yang dibetul oleh pelancong daripada luar negara, kalau api tak ada tak apa, air tak ada tak apa, tapi internet tak boleh. Yang ketiga saya mohon bertanya, Langkawi ada ayat. di Pulau Langkawi ini kita ada masalah jajahan dari signal. Thailand telah menjajah Langkawi dengan signal mereka. Ini merupakan satu masalah kepada pelancong. Kerana kawan saya apabila dia datang ke Langkawi dan berada di belah utara, dia bagi tahu kepada isteri dia nak pergi main golf kat Langkawi. Tiba-tiba apabila isteri dia telefon dia, jawapan yang dapat miss call dalam bahasa Thailand. Jadi isteri dia tanya, abang kata nak pergi ke Langkawi, tapi ni kenapa pergi ke Thailand? Jadi masalah kepada pelancong ini. Jadi saya memohon supaya Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat melakukan sesuatu ke atas signal ini. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri, walaupun soalan tadi itu mustahak, tapi saya fikir soalan asal adalah pasal hal internet Kelantan. Yang ini Langkawi di Kedah. Jadi kalau Yang Berhormat ingin jawab boleh. Kalau tak jawab pun okey juga, tak apa. Tak apa, Yang Berhormat, saya akan menjawab kerana dia rakan pairing saya. Saya akan cuba jawab, Yang Berhormat. Tapi 3 soalan, Yang Berhormat. Pertamanya mengenai bilakah White Unify akan dilaksanakan di Pulau Langkawi. Sebenarnya Yang Berhormat, Kalau bukan rakan, tak jawablah. jawab juga, saya akan jawab. Saya akan jawab. Untuk sebenarnya apabila kita bercakap tentang Unify adalah dia ada 2. Pertamanya di kawasan yang berimpak tinggi dan yang keduanya di kawasan pelabuhan. Jadi setakat ni perancangan untuk Langkawi telah dirancangkan, tetapi dia ikut berskala lah. Jadi kita mula-mulakan dengan negeri Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan masuk seperti yang saya maklumkan tadi. Yang kedua tentang gangguan komunikasi internet. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, kita bukan hanya ada satu pemberi perkhidmatan iaitu Telekom. Tapi kita ada lagi selain daripada Telekom, kita ada pemberi perkhidmatan yang lain iaitu Digi, Celcom, Maxis dan sebagainya. Dan kita ada juga perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya yang seperti saya maklumkan tadi, Kampung Tanpa Wayar, perkhidmatan CBC dan sebagainya. Di mana pelancong boleh juga menggunakan kerana perkhidmatan yang ditawarkan adalah percuma. Dan yang ketiga Yang Berhormat tadi mengenai dengan gangguan. Sebenarnya bukan hanya berlaku di sebelah utara, tapi ada juga berlaku di sebelah selatan. Tapi pihak kerajaan melalui pihak Suruhanjaya Komunikasi biasanya akan mengadakan satu mesyuarat koordinasi atau dipanggil dengan izin Border Coordination punya meeting, di mana kita akan seragamkan isu-isu ini, Yang Berhormat. Terima kasih. Anand. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya tertarik dengan soal perbandingan pakej harga dengan mutu kualiti perkhidmatan yang sering dipertikaikan iaitu kelajuan. Saya difahamkan salah satu sebab kenapa pakej Unify harganya lebih tinggi adalah kerana TM terpaksa menanggung belanja infrastruktur yang besar sehingga 12 bilion. Soalan saya kepada Menteri, tidakkah kerajaan bercadang untuk menanggung kos pelaburan itu dan seterusnya membuka backbone infrastructure dengan izin fiber optik itu kepada lebih banyak pengusaha-pengusaha dan operator supaya lebih banyak persaingan dari segi khidmat yang ditawarkan yang harapnya boleh menurunkan harga kepada pengguna. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pandan. Soalan tersebut ada 2 bahagian. Yang pertamanya, sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, jumlah keseluruhan perbelanjaan adalah lebih kurang dalam 11 juta, di mana 2 juta telah ditanggung oleh pihak 2 bilion telah ditanggung oleh pihak kerajaan
dan selebihnya ditanggung oleh pihak pihak Telekom Malaysia. Jadi tak timbul masalah, semuanya ditanggung oleh pihak Telekom Malaysia. Dan yang soalan yang kedua, sama ada pihak kerajaan ingin memberi peluang. Sebenarnya selain daripada program HSBB, pihak kerajaan telah memberi peluang di bawah program BBGP yang saya telah maklumkan tadi, di mana kita telah beri peluang sama rata kepada pemberi perkhidmatan lain seperti Digi, Telekom dan sebagainya. Dan untuk bermain sama dalam pasaran internet, kerana tujuan asasnya adalah bagi memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati kadar internet yang bagus dengan pakej yang murah. Sekian. Yang berhormat Datuk Johari Bidabel Ghani Titi Wangsa. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kajian Klang River Basin Environmental Improvement and Flood Mitigation Project dengan izin yang merangkumi keseluruhan lembangan Sungai Klang telah disiapkan pada tahun 2003. Walau bagaimanapun, kajian tersebut tidak memperincikan tentang masalah banjir kilat yang berlaku di kawasan Kampung Baru dan Datuk Keramat. Masalah banjir kilat sekitar Kampung Baru, Kuala Lumpur adalah disebabkan oleh keupayaan PAM di rumah PAM Kampung Baru yang terhad, serta masalah sampah yang sering terperangkap di saluran utama. Bagi masalah banjir di Datuk Keramat pula adalah berpunca daripada masalah saliran tempatan, iaitu local drainage, yang mana terletak di bawah tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL. Projek Terowong Smart tidak berkaitan dengan masalah banjir di Kampung Baru dan Kampung Keramat, kerana projek tersebut merupakan untuk pengurangan masalah banjir di pusat bandar Kuala Lumpur akibat daripada limpahan Sungai Klang, terutama sekali di Jambatan Tun Razak dan kawasan sekitar. Berhubung dengan isu masalah perangkap sampah, perhatian JPS mendapati tiada berlaku masalah perangkap sampah melebihi had di sungai-sungai utama di Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih, Berhormat Menteri. Soalan saya, dalam rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10, kerajaan telah membelanjakan hampir 490 juta untuk menyelesaikan masalah banjir di Lembah Kelang. Jadi, kawasan Kampung Baru dan juga Datuk Keramat ini adalah merupakan kawasan yang sangat kritikal. Setiap kali apabila hujan turun selama 1 jam atau 2 jam, inilah dua kawasan yang mana Kuala Lumpur akan menghadapi banjir kilat. Persoalan saya ialah, adakah kerja-kerja yang dikendalikan oleh pihak JPS ini melibatkan pertindihan kerja dengan pihak jabatan DBKL untuk mengatasi masalah limpahan air sungai yang mengalir ke longkang-longkang kecil dan besar yang tidak ada penjagaan secara berskala dalam kawasan-kawasan tersebut yang menyebabkan keseluruhan kawasan Datuk Keramat dan Kampung Baru banjir apabila hujan melebihi 1 atau 2 jam. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Saya amat prihatin dengan soalan-soalan yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Titi Wangsa disebabkan banjir di Kampung Baru dan juga di Datuk Keramat. Kawasan ini kalau kita mengkaji dan melihat lokasi daripada peta, sebenarnya Kampung Baru ini
adalah satu kawasan yang agak rendah. Ianya lebih rendah lagi daripada Sungai Kelang ataupun daripada Sungai Kelang yang di tebing itu. Oleh itu, apabila ada banjir, apabila ada hujan, ianya mesti banjir juga di tempat itu. Mesti banjir di Kampung Baru kerana ianya rendah lagi daripada paras air Sungai Kelang. Oleh yang demikian, yang penting adalah untuk menggantikan PAM lama ini. PAM lama ini sudah berusia 15 tahun yang agak uzur keadaannya sekarang. Itu saja satu penyelesaian yang perlu dibuat di situ. Kalau ada banjir, kalau ada hujan dalam 1 jam dan volume air hujan itu kurang lebih 50 mm dalam 1 jam. Memang tempat itu banjir. Sebab itu adalah kawasan rendah. Jadi ganti PAM ini dengan PAM baru, kita akan mengusahakannya supaya dapat menyelesaikan masalah banjir di situ. Walaupun ada cara-cara lain lagi, seperti untuk membina takungan air banjir ataupun flood retention basin. Tetapi di kawasan di mana density pembangunan sememangnya sudah tinggi, maka itu adalah satu kesulitan juga. Sekian, terima kasih. Ada yang berhormat. Pertanyaan bagi jawapan lisan terakhir. Usul Peraturan Masyarakat 12. Sila Menteri. Yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua yang dikasihi, mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan hingga jam 8.30 malam. Dan selepas itu, majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi, hari Rabu 10 Julai 2013. Tuan Yang di-Pertua, saya juga nak menjemput semua untuk solat Isya dan juga solat sunat tarawih selepas habis dewan nanti. Moral akan disediakan. Yang menyokong. Tan Sri Yang saya mohon menyokong. Masih ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Peraturan Mesyuarat 18.1. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Kembali saya sudah mengemukakan satu usul terkebal, iaitu tentang satu projek cadangan pembina di Rashom 6 tingkat di atas cerun bukit. Ini memenuhi 3 syarat, iaitu perkara tertentu dan kepentingan orang ramai dan dikehendaki segera. Walaupun dalam jawapan dari Tan Sri dikatakan TPKL Kuala Lumpur telah mengeluarkan surat mentangguhkan aktiviti dan kerja-kerja di tempat itu, akan tetapi JKR bila Persatuan tidak mengikut arahan dari TPKL, kerja-kerja dan aktiviti terus dijalankan walaupun arahan diberi kepada kerajaan tempatan TPKL. Saya berharap Menteri JKR mengarahkan JKR Bila Persatuan berhentikan aktiviti dan kerja-kerja serta-merta untuk keselamatan orang ramai di sekitar tempat itu. Terima kasih Tan Sri. Masih yang berhormat, untuk makluman usul di bawah 18.1 apabila saya tolak dalam kamar, peraturan mesyuarat juga mengatakan bahawa saya tidak boleh mengkaji semula keputusan itu dalam majlis. Kedua, apabila speaker menolak usul di bawah 18.1,
secara konvensinya speaker tidak perlu untuk memberi alasan kenapa ditolak. Tetapi oleh kerana itu telah menjadi budaya kita di Malaysian Parliament di mana perlu juga saya beri penjelasan sebagai respons kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat itu. Apabila saya meneliti notis Yang Berhormat beri kepada saya dan fakta-fakta yang disebut dalam notis tersebut, saya dapati bahawa usul Yang Berhormat tidaklah perlu untuk dibawa di bawah 18.1. Oleh kerana maklum balas yang saya dapati daripada pihak-pihak yang berwajib seperti di BKL telah membuat tindakan seperti Yang Berhormat ingin bincangkan dalam mesyuarat, iaitu kerja-kerja di tapak telah dibatalkan. Jadi maknanya maksud usul Yang Berhormat ialah untuk projek tersebut tidak diteruskan. Pihak yang berwajib telah membuat keputusan seperti begitu. Maka saya buat keputusan supaya tak payahlah usul itu dibaca dalam majlis. Sila. Tuan Yang di-Pertua, saya berdiri di atas perkara usul saya di bawah peraturan 43, iaitu bahawa ruling Tuan Timbalan Yang di-Pertua bahawa kes Coogan tidak boleh dirujuk disebabkan bercanggah dengan peraturan 36.2 iaitu subjudis itu ditimbang semula dan dikaji oleh Dewan. Saya percaya bahawa memandangkan ia adalah usul di bawah 43, ia perlu diberi keutamaan kerana challenge ia adalah challenge terhadap ruling speaker dan perlu dibahaskan dan perlu diberi keutamaan di atas urusan kerajaan. Jadi saya minta supaya ia boleh dibahaskan. Ya, masih. Sebagai respons kepada apa yang dibangkitkan oleh Padang Serai tadi, juga telah menjadi budaya Parlimen Malaysia sejak daripada dahulu lagi. Apabila ada usul seperti begini, termasuk usul yang challenging the speaker punya ruling, usul tersebut cuma dikasih masuk dalam order paper dan peraturan mesyuarat kita mengatakan bahawa agenda kerajaan diutamakan. Jadi dalam hal ini tindakan kita adalah serupa Yang Berhormat. Usul Yang Berhormat telah juga dimasukkan dalam order paper. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, satu perkara sahaja. Jika itu pendirian ketetapan Tan Sri Speaker, bermakna peraturan 43 tidak akan bermakna. Bermakna kita di Dewan tidak boleh mencabar ruling speaker dengan membuat appeal kepada Dewan menggunakan peraturan 43. Tidak mungkin kita boleh berjaya membuat challenge seperti itu. Dan saya percaya pasti ada sebab mengapa 43 ada di dalam buku peraturan. Dan saya percaya sepatutnya diberi keutamaan. Kalau tidak, tidak bermakna, Tan Sri Speaker. Ya, Yang Berhormat. Tuan Speaker. Nanti dulu Spang. Nanti Spang. Saya cakap lagi. Yang Berhormat. Perkara Yang Berhormat bangkitkan itu bukan Yang Berhormat saja yang pernah bangkitkan sebelum ini. Ini penggal kedua saya duduk di sini Yang Berhormat bagi diri saya, penggal kedua bagi saya. Sebelum ini pun speaker yang terdahulu daripada saya telah membuat keputusan seperti begitu. Dan begitu juga ahli Yang Berhormat terutama sekali daripada Gelang Patah sekarang yang dulu di Ipoh Timur. Seringkali bangkit pasal peraturan mesyuarat yang sama Yang Berhormat bangkitkan. Iaitu kalau tidak juga dibenarkan untuk bahas usul seperti begini, apa maksud peraturan mesyuarat 43? Tetapi dalam hal ini, peraturan mesyuarat 15 juga mengatakan bahawa urusan kerajaan perlu diutamakan daripada urusan-urusan lain. Jadi dalam hal ini, bercanggah apa yang dihujah oleh Yang Berhormat dengan peraturan mesyuarat 15. Jadi apabila ditimbangkan begitu, oleh kerana kerajaan memerintah, urusan kerajaan harus didahulukan daripada urusan-urusan lain. Begitu juga dengan urusan-urusan usul-usul di bawah peraturan mesyuarat lain daripada backbencher ataupun daripada barisan pembangkang. Ada aturan-aturan tertentu ianya dikemudiankan berbanding dengan usul yang dibawa oleh menteri-menteri. Itu saja Yang Berhormat. Tuan Speaker, saya rasa apa? Yang Berhormat, senyap. Ini peraturan mesyuarat Yang Berhormat. Tuan Speaker, saya rasa apabila Tuan Speaker bercakap pada permulaan pelantikan bahawa Tuan Speaker ingin membuat perubahan, saya rasa
Walaupun kita ada peraturan mesyuarat, tetapi saya rasa Tuan Speaker ada inherent power, kuasa sedia ada untuk mengendalikan mesyuarat ini dengan adil. Persoalannya, isu yang dibangkitkan oleh bahagian serat ini satu isu yang saya rasa isu yang penting kerana pengertian subjudis itu tidak didefinisikan dengan betul. Sepatutnya apabila dibangkitkan bahawa satu benda tidak boleh dibangkitkan dengan subjudis, pengertian subjudis itu mesti dipahami dengan betul. Dalam kes ini, saya mendapati bahawa definisi subjudis yang diberikan oleh Tuan Speaker itu adalah tidak betul. Kerana Yang berhormat Sepang, apa yang dibangkitkan berkaitan dengan apa yang dibangkitkan tidak Tuan. Apa yang dibangkitkan adalah belum ada rayuan yang dibuat secara spesifik. Bermakna isu itu masih lagi boleh dibahaskan. Saya rasa kita perlu membuat keputusan yang berhormat Sepang sudah, Tuan saya Speaker faham. tidak boleh membuat keputusan yang salah. Saya faham. Keputusan yang salah adalah keputusan yang tidak betul. Yang berhormat. Saya berhormat yang lain. Tuan Yang berhormat duduk Saya yang minta berhormat. supaya Tuan Speaker membuat keputusan yang betul. Itu saja. Yang berhormat, untuk makluman yang berhormat yang baru. Sebelum Parlimen ke-13, sebelum Parlimen ke-12, ramai peguam-peguam terkemuka yang telah dipilih menjadi anggota Parlimen Malaysia. Dan termasuk juga saya yang duduk di atas ini adalah peguam pada suatu ketika dulu. Pengertian subjudis ataupun pengertian lain-lain istilah yang kita gunakan di Parlimen yang berhormat bukan sama dengan pengertian subjudis yang digunakan di mahkamah. Boleh Tuan Speaker. Nanti dulu yang berhormat. Nanti yang berhormat. Saya belum siap yang berhormat. Saya belum siap yang berhormat. Buku yang berhormat baca itu adalah buku juga yang saya baca. Tetapi setiap parlimen yang berhormat mempunyai cara yang berbeza berbanding dengan parlimen-parlimen lain. Jadi dalam hal ini, apabila kita mengatakan bahawa dalam soal yang dibangkitkan oleh Padang Serai adalah subjudis, kerana itu adalah keputusan kita. Keputusan kita adalah muktamad menurut peraturan mesyuarat 42-43. Muktamad kalau sekiranya keputusan itu betul. Kalau keputusan tak betul, dia tak timbul tak muktamad. Apabila kita memberi definisi subjudis tak betul, tak timbul keputusan Speaker dalam muktamad. Yang berhormat. Muktamad hanya timbul kalau keputusan itu betul. Yang berhormat. Tuan Speaker tidak ada hak untuk membuat keputusan yang salah. Yang berhormat Sepang. Sebelum ini bukan saya yang berhormat yang pernah bertengkar sama saya begini, inverted comma bertengkar. Ramai lagi ahli yang berhormat yang lebih senior daripada yang berhormat cakap begitu. Tetapi keputusan kita adalah sama, tidak berganjak yang berhormat. Mengenai dengan soal ubah, kan waktu saya selepas angkat sumpah saya kata ubah, saya berubah. Tapi yang berhormat yang lain, termasuk Sepang sendiri, termasuk Padang Serai sendiri, termasuk ahli yang berhormat yang lain, perlu tunjukkan sikap ubah. Banyak perkara secara pribadi saya nak untuk pindah dalam peraturan mesyuarat. Tetapi ada jawatan kuasa yang tertentu dalam jawatan-jawatan kuasa itu nanti apabila dilantik ahli-ahli. Mungkin saya lantik yang berhormat seorang daripada jawatan kuasa untuk mengubah peraturan mesyuarat. Dan duduk di situ. Jadi jangan pada ketika ini apabila peraturan mesyuarat yang sedia ada, itulah peraturan mesyuarat, itulah tafsiran saya. Menurut peraturan mesyuarat, jangan yang berhormat bawa saya tengkar. Dengan soal-soal begini. Penjelasan. Apa definisi subjudis berdasarkan tafsiran Speaker? Tuan Speaker, saya nak minta penjelasan. Apa yang dimaksudkan subjudis pengertian parlimen ini? Sebab kalau berbeza dengan apa yang pengertian universal, kita perlu tahu. Apabila pengertian, bagi saya pengertian subjudis dan pengertian yang universal tanpa mengira parlimen atau mahkamah. Yang berhormat. Yang berhormat. Apa dia pengertian subjudis menurut parlimen? Sila jelaskan Tuan Speaker supaya kami faham. Kami nak belajar juga. Sila Tuan. Yang berhormat Sepang nak belajar ini ada perkataan-perkataan di belakang itu sinis. Karena pengertian dia subjudis ada berbeza dengan pengertian kita di parlimen. Karena di pengertian saya di parlimen, subjudis maknanya apabila kes itu kalau kita bincang di sini akan menjejaskan kes tersebut. Yang berhormat sendiri sedia maklum. Apabila ahli yang berhormat berhujah, mereka akan berhujah sewenang-wenang, tidak pun mengikut apa peraturan mesyuarat. Jadi ada nanti ahli yang berhormat, bukan saya mengatakan siapa, apabila membincang isu-isu seperti subjudis yang sensitif,
ada mereka akan beruja, boleh jadi apa yang dihujah itu akan membawa pengertian yang lain di luar sana apabila ditulis oleh pres. Akan menjejaskan kes-kes dalam mahkamah. Itu sebab kenapa kita tidak benarkan. Karena Parlimen Malaysia yang berhormat bukan macam House of Commons. Itu pengertian saya dalam soal subjudis begini. Apabila perkara itu sudah dalam mahkamah. Jadi pengertian yang berhormat mungkin adalah pengertian yang lebih advance lagi. Jadi jangan bawa pengertian yang berhormat yang lebih advance lagi itu kepada demokrasi matang, kepada Parlimen Malaysia. Karena apabila saya membuat penilaian sendiri yang berhormat apabila duduk di sini, saya mohon maaf, bukan semua ahli yang berhormat ikut peraturan mesyuarat, tetapi seringkali membangkitkan peraturan mesyuarat. Jadi saya sarankan mulai daripada sekarang ini, selepas saya berhujah ini, kita pegang kepada peraturan mesyuarat dan kita tengok langkah-langkah kita nanti. Kita ubah semua. Saya menghormati tuan. Saya menghormati. Saya menghormati tuan. Terima kasih kepada tu. Cuma saya rasa Tuan Speaker, inilah peranan Tuan Speaker untuk memastikan perbahasan tu dapat dikawal. Bukan dengan kita tolak terus kerana subjudis. Itu saya. Saya menghormati Tuan Speaker dan saya menghormati. Jadi kalau menghormati yang berhormat, mulai dari sekarang hormatilah. Untuk makluman yang berhormat yang lain, hormati apa yang Speaker, setiap petua ataupun ruling yang kita buat. Kita menimbang semua. Saya tidak buat keputusan yang berhormat sewenang-wenang. Kena saya sedar, saya tahu apa yang saya buat di atas sini yang berhormat, semua orang dapat maklum. Secara instan, bukan saja masyarakat Malaysia, tetapi masyarakat luar negara juga perhatikan kita. Jadi saya tidak mau bawa keputusan-keputusan saya boleh dipertikaikan seolah-olah saya tidak tahu langsung apa yang saya buat yang berhormat. Masih.